Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM My Freeview 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Saya edisi Jumaat 27 Ogos bersamaan dengan 18 Muharram 1443 Hijri. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan perkembangan status terkini COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes baru yang direkodkan pada hari ini ialah 22,070 kes dan jumlah keseluruhan kes yang direkodkan adalah sebanyak 1,662,913 kes yang telah direkodkan. Laporan harian pemberian dos vaksin setakat 26 Ogos 2021 setakat 11.59 malam, jumlah pemberian dos pertama dan dos kedua yang telah diberikan adalah sebanyak 408,295 dos. Manakala dos pertama yang telah diberikan semalam 155,669 dos, manakala dos kedua 252,626 dos. Selangor masih lagi mencatatkan pemberian dos kedua yang tertinggi, diikuti Sabah dan juga Johor masing-masing 36,000, 33,000 dan juga 30,000. Jumlah kumulatif pemberian dos vaksin setakat 26 Ogos, jumlah pemberian dos pertama dan dos kedua adalah sebanyak 33,044,202 dos yang telah diberikan. Baik. Lebih daripada 60% populasi dewasa Malaysia telah menerima suntikan lengkap. Peratusan terkini kadar vaksinasi populasi dewasa adalah sebanyak 60.2% bersamaan 14,095,554 individu. Baik, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di Tawau akan bermula pada 28 Ogos 2021. Keningau Sabah bermula pada 28 Ogos dan tamat pada 10 September. Manakala di Kinabatangan Sabah, Kampung Paris 3 bermula pada 28 Ogos 2021 dan akan tamat pada 10 September. Manakala di Selatan Semenanjung, Johor Bahru, Kampung Orang Asli Simpang Arang bermula pada 27 Ogos pada hari ini sehingga 9 September 2021. Manakala di Tumpat Kelantan, 3 lokaliti di Kampung Gerong, Kampung Baru Nelayan dan Kampung Talak Mukim Jaya Besar bermula pada esok 28 Ogos dan tamat pada 10 September 2021. Manakala di Dungun Terengganu, 7 lokaliti di Mukim Pakar, Bandar Pakar, Gong Gemia, Cacar Baru, Limbung, Kuala Pakar, Taman Indah Permai dan Telaga Emas yang akan bermula pada esok 28 Ogos dan tamat pada 10 September 2021. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilanjutkan bagi Kota Kinabalu Sabah, Taman Puri Warisan sehingga 10 September 2021. Manakala di Muka Sarawak, Kuartus Pekerja Seri Datai Mining Sdn Bhd dilanjutkan PKPD sehingga 10 September 2021. Baik, MCMC menafikan dakwaan berhubung satu mesej di aplikasi WhatsApp kononnya akses kepada artikel-artikel terbitan portal berita luar negara seperti Nikkei Asia, Yahoo News, Reuters, Al Jazeera, The Guardian dan Washington Post telah disekat oleh pihak Suruhanjaya. Hasil penelitian MCMC mendapati pautan-pautan URL yang dimaksudkan sama ada secara sengaja atau kebetulan telah diubah suai dan dipendekkan. Tindakan itu sekaligus menyebabkan sebarang klik ke atas pautan-pautan tersebut akan membawa pengguna ke halaman yang menunjukkan seolah-olah artikel yang dimaksudkan tidak lagi wujud. Penelitian tersebut turut mendapati bahawa artikel-artikel berkenaan masih wujud, boleh diakses dan tidak boleh dipadamkan atau diturunkan oleh portal-portal berita berkenaan sebagaimana yang didakwa. Ini jelas menunjukkan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar dan berniat untuk mengelirukan pengguna internet di Malaysia. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah menafikan dakwaan mesej tular di aplikasi WhatsApp yang kononnya terdapat beberapa kes positif COVID-19 dalam kalangan sukarelawan bukan kerajaan NGO yang menyertai misi bantuan kepada mangsa fenomena kepala air Dian. Mesej tular berkenaan turut menyatakan Kementerian Kesihatan KKM telah menjalankan ujian saringan dan mendapati lebih kurang 500 orang positif COVID-19 Dian. Pengarah Kesihatan Kedah menegaskan dakwaan mesej tersebut adalah palsu dan menjelaskan JKN Kedah tidak membuat sebarang ujian saringan terhadap sukarelawan tersebut. Untuk makluman, status MySejahtera anda bertukar menjadi kontak casual sekiranya anda telah melawat mana-mana premis yang disenaraikan dalam sistem aplikasi pengencaman lokasi panas untuk libat urus Dynamic Hide.
Mana-mana individu yang menerima status kontak casual hanya perlu memaskini tahap kesihatan sekali sahaja. Selepas 10 hari berada dalam status kontak casual, status akan bertukar semula kepada low risk. Mesej yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp ini adalah tidak benar. Dimohon untuk tidak menyebarkan berita palsu seperti ini. Pihak yang bertanggungjawab menyebarkan berita palsu ini boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya kerana menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial. Baik, saudara-saudari, seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang, ianya adalah palsu. Ini adalah berita palsu yang mula disebar pada tahun 2020 dan disebarkan semula sejak akhir-akhir ini. Kementerian Kesihatan Malaysia memohon orang ramai tidak kongsi berita palsu ini dan pastikan yang anda memeriksa kesahihan sesuatu berita tersebut. KKM tidak menghantar sebarang email kepada orang ramai menggunakan alamat helpdesk@mohmalaysia.com. Sekiranya anda menerima email daripada helpdesk@mohmalaysia.com, anda dinasihatkan supaya tidak menjawab atau memadam terus email tersebut kerana ia dikategori spam. Masyarakat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan mana-mana individu yang menyamar sebagai Ketua Polis Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PC berkata, pihaknya mengesan beberapa nombor telefon yang digunakan bagi menyamar dengan tujuan jenayah penipuan. Nombor yang dimaksudkan meliputi 016 481 8565 dan 010 836 8223. Jika orang ramai terkesan perbuatan sedemikian, sila laporkan segera ke Balai Polis Berhampiran atau Pusat Kawalan Johor di talian 07-225-4047. Saya ulang, Pusat Kawalan Johor di talian 07-225-4047 atau hubungi Pegawai Khas Ketua Polis Johor di talian 013-905-8124. Saya ulang, 013-905-8124. Orang ramai diminta jangan percaya pada sebaran info berita palsu yang tertera di kaca TV anda sekarang. Ianya palsu dan mengelirukan. Tolong semak dahulu kesahihan sesuatu berita. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Pastikan Saya. Dengan kecemerlangan kutipan pingat dan rekod-rekod dunia yang pernah dicipta, atlet-atlet negara kini meneruskan perjuangan di pentas Paralimpik Tokyo 2020. Dibawakan untuk anda secara langsung sepanjang 28 Ogos hingga 5 September dalam Gambare Tokyo 12.30 tengah malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Juga dibawakan siaran ulangan Gambare Tokyo 10 pagi di saluran sukan RTM. Perlawanan bola sepak Liga Super 2021. Peluang betulkan kuasa kali ini. Oh, sekali lagi. Kali ini peluang Syahrini. Cantik jaringan ini. Jadi di depan. Dan bagaimana? Oh. Ahad 29 Ogos, Penang FC bertemu PJ City FC 8.30 malam di TV1. Tapi disebabkan COVID ni saya telah diberhentikan. Masa tu memang stres. Isteri saya tengah sadar mengandung, anak lahir, anak yang pertama. Kadang saya rasa saya pun dah burn out sebab stres. Ada yang cepat terkena emosi, sudah terganggu, mudah nak jadi marah. Isunya mungkin kesanitian lemah. Ada orang kata mungkin didikan yang tidak kena. Ada orang kata mungkin iman mereka ataupun kerohanian mereka tak cukup dan sebagainya. Kita bersua kembali. Setiap petang Jumaat kami bawakan kepada anda segmen Sudut Pandang dengan topik pada hari ini, Mandat Baharu
tangani COVID-19 bersama tetamu Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani, Pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami pastikan saya pada petang ini Prof. Ya, sama-sama. Baik Prof, konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan dalam amanat Perdana Menteri ke-9 negara, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyeru rakyat bagi sama-sama memikul tanggungjawab dalam memastikan pandemik COVID-19 dapat ditangani. Semestinya dengan pelantikan Perdana Menteri baru ini, rakyat mempunyai harapan tersendiri. Prof, apa antara fokus utama yang perlu diberi perhatian dalam pentadbiran baru ini, termasuk menangani krisis kesihatan? Pertamanya kita lihat bahawa kerajaan telah menggunakan konsep keluarga Malaysia. Maksudnya kita harus bersama menyumbang tenaga dan bakti untuk menyelesaikan permasalahan yang kita ada sekarang inilah. Terutamanya permasalahan berkaitan dengan isu kesihatan COVID-19 dan juga ekonomi negara yang sekarang semakin mendesaklah rakyat kerana banyak rakyat yang terkesan dengan apa yang berlaku pada masa hari ini berkaitan dengan COVID-19. Jadi sekarang ini kita lihat bahawa ada perubahan kepada bukan perubahan sangat kepada kerajaan tapi perubahan kepada kepimpinan dalam kerajaan maksudnya Perdana Menteri baru Datuk Seri Ismail Sabri yang memimpin sekarang ni. Dan hari ini kita telah tahu ada line up ataupun senarai kabinet yang baru telah dibentuk dan diharapkanlah daripada line up ini akan membawa kita keluar sebenarnya daripada krisis. Sekarang ini kita keluar dilihat dan diharapkan kita telah keluar dalam krisis politik dan diharapkan dalam masa terdekat kita boleh keluar juga dalam krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi yang kita hadapi. Jadi itu yang kita lihat misalnya kita lihat ada pelantikan barulah Menteri Kesihatan yang baru Datuk Khairi Jamaluddin menggantikan Datuk Adam Baba yang dipindah ke Kementerian Sains dan Teknologi. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada elemen untuk supaya langkah pencegahan kepada COVID-19 ini dilakukan secara yang lebih terkesan dan berkesan dan dalam masa sama juga dalam konteks komunikasi antara pihak kerajaan dan rakyat dalam usaha menangani COVID-19 ini dapat dijalankan dengan berkesan. Jadi itulah sebab saya rasa saudara Khairi Jamaluddin diletakkan di situ supaya kita dapat menghadapi krisis dengan cara yang lebih berkesan pada masa akan datang. Okey, baik Prof. Dengan kes COVID-19 yang belum kesudahan ternyata mengundang kerisauan ramai rakyat Malaysia. Semenjak pelaksanaan PPN Fasa 1 di Lembah Kelang ni, jumlah kes harian negara masih lagi mencatatkan jumlah 5 angka. Jadi dengan kes di Selangor masih lagi 4 angka dan juga kes di Kedah pun mencecah 4 angka. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi situasi ini? Silakan Prof. Ya, satu yang sebenarnya mengejutkan kenapa kadar yang agak tinggi terus berlaku dari segi jangkitan dan kalau tak salah saya hari ini saja dah 22,000 kes baru berbanding semalam saya rasa semalam yang tertinggi 24,000 Jadi kita kena mencari punca sebenar apa cara sebenar untuk mengatasi isu ini jadi saya rasa dalam masa sama maksudnya komunikasi antara kerajaan dan rakyat perlu lebih terbuka lah. Maksudnya kerajaan perlu jelaskan kat mana berlakunya kes-kes baru ini supaya rakyat lebih sedar dan juga dalam masa sama penguasaan juga harus diperketatkan walaupun sebelum kita ada darurat sebagainya dan dilihat tidak berkesan tapi dalam masa terdekat ini saya rasa kita akan terus melaksanakan pendekatan kita lah mengisytiharkan kawasan-kawasan yang kritikal dengan PKPD misalnya dan sebenarnya cara yang dilaksanakan tu berkesan tapi memerlukan penglibatan rakyat juga untuk patuh kepada SOP dan semua arahan yang dilakukan oleh kerajaan jadi memang keadaan ini agak sukar dan kita tahu banyak negara juga menghadapi keadaan yang sama apabila berlakunya varian baru merebak di negara mereka dan kita pun dikatakan sedang menghadapi perkara yang sama tapi saya rasa kita kena lakukan satu cara yang lebih sistematik dan segera dan tegas dalam menangani isu ini jadi dan maklumat tu harus disampaikan saya rasa maklumat dia harus disampaikan kepada rakyat supaya rakyat sedar dan bersedia untuk itu
Okey, dalam masa yang sama juga saya rasa kita juga bimbang kalau kita terus menutup berkenaan PKPD misalnya ataupun menutup kita punya ekonomi dan ekonomi kita akan terjejas. Dan sebenarnya kita perlu membuka ekonomi kita sedikit demi sedikit. Jadi ini memerlukan kebijaksanaan kerajaan sebenarnya untuk melihat keseimbangan dalam negara. Bagaimana nak pastikan dengan pembukaan ekonomi ini tidak akan menyebabkan pertambahan lagi kes-kes baru. Jadi ini yang memerlukan serta pelibatan pakar-pakar dan bijak pandai dalam negara untuk membantu kerajaan memberi idea dan diharapkan kerajaan yang baru bentuk ini dapat menggembira tangga semua itu yang konsep keluarga Malaysia itu ditekankan semua pihak yang boleh membantu termasuklah daripada pembangkang misalnya di dalam kerajaan juga untuk membantu dan bagi idea macam mana untuk mengatasi isu COVID-19 ini. Dan itulah harapan rakyat sekarang dengan kabinet baru ini supaya dapat kita menangani COVID-19 dengan cara yang berkesan dan menurunkan kadar jangkitan tersebutlah. Yang pasti saya rasa selagi kita agresif dalam proses vaksinasi, saya rasa kita akan dapat menangani meningkatkan kadar imuniti kaum kelompok di dalam negara dan seterusnya boleh mengatasi sedikit demi sedikitlah mengurangkan kes jangkitan yang sekarang kita lihat agak tinggilah dalam negara. Baik Prof, tadi Prof ada cakap mengenai komunikasi. Bagaimana komunikasi yang lebih efisien untuk pihak kerajaan dan untuk menyampaikan kepada rakyat negara kita? Ya, saya rasa kerajaan ada dasar dan kita ada pelan pembelian negara dan perancangan-perancangan yang ingin dilakukan sama ada mengatasi dari segi kesihatan dan juga dari segi ekonomi. Cuma rakyat biasa tidak jelas apa sebenarnya perancangan yang dilakukan oleh kerajaan. Saya rasa ada kelemahan sebelum ini di pihak dari segi komunikasi antara kerajaan dan rakyat dan sekiranya komunikasi itu disampaikan dengan baik misalnya ada percanggahan pandangan kadang-kadang menteri ini bercakap komunikasi tentang satu perkara contohnya isu SOP misalnya ada mengatakan SOP begini dan satu lagi berkata SOP begini sebagainya. Maksudnya line of command komunikasi itu tidak jelas patut dipimpin oleh seorang saja kalau seorang yang menyampaikan maklumat dialah yang akan menjawab persoalan sebagainya. So, saya rasa itu sebab dilantik saudara Khairi Jamaluddin kerana dia dilihat mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan rakyat supaya rakyat faham apa yang dikehendaki dan apa kepatuhan yang perlu diikuti oleh pihak rakyat lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa itu penting sebab kadang-kadang kalau kita lihat kelemahan kerajaan itu bukan kerana kerajaan itu tidak bagus tapi kerajaan itu lemah dari segi komunikasi dia bersama rakyat yang menyebabkan rakyat agak kritikal mengkritik kerajaan. Sebenarnya rakyat tidak faham. Bila tidak faham mereka akan kritik sembrono terhadap kerajaan. Jadi itu akan melemahkan kerajaan. Jadi itu saya rasa komunikasi itu penting dan dalam masa sama juga hambatan untuk menangani isu berita palsu pun sangat penting Tadi dipaparkan banyak kes-kes berita palsu ini memerlukan kebijaksanaan menteri baru juga di Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa untuk menangani berita palsu ni dan kalau dapat menangani saya rasa dapat menyelesaikan banyak perkara lah sebab ini juga menyebabkan misinformation ataupun maklumat yang tidak betul disampaikan kepada rakyat dan rakyat percaya dengan maklumat yang tidak betul tersebut. Itu yang kadang-kadang membahayakan negara juga Betul Prof. Apa antara ruang penambahbaikan yang Prof nampak yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan baru untuk meneruskan kesinambungan memulihkan negara Prof? Saya rasa dia ruang ni macam-macam boleh dilakukan malah tadi pun Perdana Menteri mengesyorkan bahawa setiap kementerian berusaha untuk menangani isu yang berkaitan dengan ekonomi dan COVID-19 walaupun portfolionya tak ada kaitan pun dengan isu kesihatan misalnya tapi harus menggembira tenaga ke arah itu khususnya untuk menangani isu-isu rakyat yang hilang peluang pekerjaan tak dapat berniaga sebagainya dan saya rasa selepas ini kerajaan akan mengumumkan juga package supaya dalam bajet 2022 nanti untuk memastikan rakyat dapat ada wang saku untuk berbelanja dan juga merancangkan semula ekonomi dalam negara di samping dalam masa terdekat ni membuka ekonomi tapi saya rasa kerjasama pelbagai pihak ditagih selepas ini dan itu yang diminta juga oleh Majlis Raja dan juga Yang Bertuan Agong supaya rakyat menggembira tenaga untuk ini. Cuma
dari segi proses, proses pula perlu diteliti semula. Sama ada proses-proses, misalnya pelaksanaan dasar, adakah berkesan atau tidak dalam melaksanakan, dan apa kekangannya kepada siapa yang terlibat dalam proses tersebut. Saya rasa mereka akan tahu apa kelemahannya dan boleh ditambahbaiki lah. Jadi saya rasa proses ini berterusan, ada proses penambahbaikan, dan kritikan secara konstruktif tu baik juga untuk itu. Jadi saya rasa, saya mengharapkanlah dan ini harapan besar rakyat dalam negara, supaya kurangkan politik dalam negara dan beri fokus kepada penyelesaian isu COVID-19 dan juga ekonomi ini, dan mana siapa saja sekiranya diminta untuk terlibat untuk bersama-sama untuk membantu, dan saya rasa mereka harus beri tenaga dan juraga mereka untuk menangani isu inilah. Dan saya rasa sekiranya semuanya boleh tenaga, banyak perkara yang boleh diselesaikan dengan cara yang efektif. Jadi saya rasa apa yang perlu ditambahbaikkan, saya rasa perlu dilihat semula plan pemulihan negara itu. Walaupun baik tapi biasanya adalah kelemahan-kelemahan tentu yang boleh diperbaiki, dan bawa masuk pihak-pihak yang berkemampuan untuk beri idea dan untuk bertambah baik dasar tersebut, dan dalam masa sama juga pelaksanaan dasar itu yang lebih penting lah, yang saya rasa perlu melibatkan ramai pihak lah. Jadi sama ada perlukan penambahan lagi PPV contohnya ataupun sekarang ini dikatakan perlu dikurangkan sebab mungkin dah melebihi daripada yang ada yang sepatutnya untuk negara. Tapi bagaimanapun kita rasa fokus harus diberikan juga untuk ekonomi, sebab ekonomi nanti saya rasa ada cadangan-cadangan daripada parti politik. Misalnya UMNO mengkumpulkan 10 cadangan untuk tambah baik bantuan kepada rakyat. Jadi saya rasa cadangan-cadangan ini boleh digunakanlah untuk penambahbaikan dan juga membantu rakyat untuk keluar dalam krisis yang kita hadapi hari inilah. Baik Prof, soalan terakhir saya, dari segi hala tuju Prof, bagaimana ia boleh dikukuhkan? Hala tuju bergantung kepada performance ataupun pencapaian kerajaan sekarang. Sebab dia bertitik tolak kepada kerajaan, sebab yang menggerakkan melaksanakan perancangannya tetap pada kerajaan. Itu yang harapan besar rakyat sekarang letak pada kabinet yang ada sekarang, supaya boleh memandu ke arah kita keluar daripada krisis ini. Misalnya saya dalam bidang pendidikan misalnya, sekarang ni kita lihat tahun ini sekolah dah tak terbuka. Bagaimana nak menghadapi keadaan begini, dan ada dibimbangi kalau buka nanti akan berlaku jangkitan dan sebagainya, dan macam mana pengajaran cara PDR secara online dan sebagainya, dan isu-isu yang berbangkit dengan pengajaran secara online misalnya, semua perlu difikirkan dan macam-macam nak menanganinya. Walaupun ada cadangan-cadangan yang telah dikemukakan sebelum ini, memang ada juga respon-respon yang baik dan tidak baik ke arah itu. Jadi kepada yang tidak baik itu saya rasa perlu ditanganilah. Misalnya kos untuk perkuliahan dalam online, saya rasa agak tinggi juga kepada para pelajar tu, dan akses juga perlu ditingkatkan misalnya, terutamanya di luar bandar. So isu-isu ini perlu ditangani oleh kerajaan, dan sekiranya kerajaan berjaya menangani isu ini, saya rasa kerajaan akan terusnya dapat sokongan lah, saya rasa, untuk kemenangan pada PRU akan datang. Itu yang matlamat utama kerajaan juga, untuk pastikan mereka terus menjadi kerajaan. So dalam konteks ini saya rasa dia harus bermula dengan pembentukan kabinet yang baik dan solid, dan seterusnya merancang agenda yang terbaik, dan dia ada seperti kata Perdana Menteri, dia ada perancangan agenda jangka pendek dan jangka panjang. Yang penting sekali pencapaian yang kita tengok nanti 100 hari selepas pembentukan kabinet ini. Apa yang telah dicapai, apa yang dapat diselesaikan, dan ini akan menjadikan hala tuju negara yang ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Prof di atas pandangan dan juga perkongsian tadi. Semoga dapat memberi manfaat kepada penonton setia kami di Pastikan Saya. Baik Prof, insyaAllah kita jumpa lagi. Dan saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Bertemakan Malaysia Prihatin, semangat ini dizahirkan oleh seluruh rakyat Malaysia dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Secara tidak langsung, wabak ini mengajar kita erti bersatu padu dalam mempertahankan negara tercinta. Biar apapun dugaan mendatang, kita tetap bersama, bersatu hati dan setia. Itulah makna sebenar Malaysia Prihatin.
Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Mestilah boleh. Kali ini apa pula yang akan saya kongsikan? Sudah semestinya mengenai sambutan Hari Kebangsaan. Untuk makluman anda, setiap kali sambutan Hari Kebangsaan sudah semestinya terdapat tema-tema dan juga logo yang menarik untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Untuk makluman anda, sejak 1970 sudah 35 rekaan logo yang berbeza telah dicipta sehinggalah logo sambutan tahun ini yang membawakan pendekatan selari dengan temanya iaitu Malaysia Prihatin. Bercerita tentang logo ini, kita sejak dari dulu membuka penyertaan untuk mencipta logo Hari Kebangsaan dan apa yang membanggakan penyertaan daripada segenap lapisan masyarakat. Amat memberangsangkan. Sebab apa? Sebab semua ingin turut serta daripada sekecil-kecil sumbangan hinggalah ke sumbangan yang besar terhadap negara. Jadi, ayo semaikan semangat patriotik dari rumah. #Demi Negara. Jumpa lagi. Kita bersua kembali. Saudara-saudari, jangan lupa untuk saksikan Bicara Pengguna pada malam ini pada pukul 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1 dengan tajuk Ancaman Siber, Hak dan Kedaulatan Negara bersama Datuk TS Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia dan juga Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber pada malam ini. Bagi mereka yang tidak mempunyai akses, anda juga boleh menonton di RTM Click dengan muat turun mudah saja RTM Click di Google Play Store ataupun di Android. Baik, seterusnya Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengadakan kajian penggunaan dan keselamatan anak-anak di alam cyber. Apakah pandangan ibu bapa di Malaysia? Jadi anda boleh mengimbas kod QR yang tertera di kaca TV ataupun memasuki laman sesawang Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk maklumat yang lebih lanjut. Baik, pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge Malaysia Prihatin, tarikh pertandingan daripada 24 Ogos hingga 16 September 2021. Hadiah menarik menanti anda. Hadiah berupa wang tunai berjumlah RM1,500 dan juga bagi naib johan RM1,000. Baik, saudara-saudari, bagi warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia, selahkan semangat demi negara anda sepanjang bulan kebangsaan. Jika anda minat fotografi, swafoto ataupun bakat melukis ataupun bakat menyanyi dan bermain alat muzik, hantarkan hasil kreativiti anda ke deminegara2021@gmail.com. Tarikh pendaftaran pada 16 Ogos hingga 16 September 2021. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri Pastikan Saya edisi Jumaat 27 Ogos 2021. Pastikan yang anda mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ini. Ingat, dengan tema Malaysia Prihatin, anda juga boleh memakai pin seperti saya. Ingat, Pastikan Saya, baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.